Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. صدق الله العظيم. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, dan apakah yang menghalang kamu, maka kamu tidak mahu berperang pada jalan Allah, yakni untuk menegakkan agama Islam. Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak. Alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha, mereka, yaitu mereka yang selalu berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang penduduknya yakni kaum kafir musyrik yang zalim. Waj'al lana min ladunka waliya, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang mengawal keselamatan kami. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah bagi kami pula dari pihakmu seorang pemimpin yang membela kami dari ancaman musuh. Ayat semalam menyatakan mengapa perang. Perang kerana faktor-faktor agama. Kerana agama tidak boleh disebarkan dengan lancar umpamanya. Ada sekatan-sekatan agama. Barang siapa berperang, disebutkan dalam ayat yang semalam kita baca, fasawfa nu'ti wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan kepadanya pahala yang banyak. Ayat itu lebih banyak menghubungkan dengan faktor agama, yakni atas dasar agama orang itu dia boleh bunuh musuh, sebab musuh yang menghalang daripada penyebaran agama. Tetapi kalau kerana faktor-faktor lain, kerana faktor kafir yang hanya dia bekerja untuk dia, umpamanya dia tidak kacau Islam, umpamanya tidak menjadi alasan untuk perang. Kita sebut dah semalam. Kemudiannya pada ayat 74 ini menyatakan pula faktor ini pula faktor insani, faktor kemanusiaan juga. Jadi matlamat perang ataupun sebab-sebab mengapa perang berlaku, pertama faktor agama, kita sebut di sini ni faktor rabbani, faktor ketuhanan, faktor agama, faktor mahu Islam ini supaya lebih tinggi. Jangan ada siapa yang mengganggu-gugat perjalanan agama ini, kelicinan perjalanan agama. Yang kedua pula faktor kezaliman, faktor pemerintah, faktor pihak berkuasa yang melakukan zalim, menindas orang. Faktor ini juga perlu diselesaikan dengan jalan bunuh, jalan perang. Ayat cuba membangkitkan dengan memainkan emosi pihak-pihak yang tertindas. Mengapa dibiarkan diri tertindas? Kita membiarkan diri tertindas, dizalimi, hak-hak tidak diberi kepada pihak yang mempunyai hak padanya. Mengapa tidak diberi? Jika mereka ini sentiasa tertindas, maka bangkitlah, peranglah, selesai dengan cara ini. Wa ma lakum, mengapa pula kamu, apa yang menghalang kamu, maka kamu tidak mahu berperang pada jalan Allah. Berperang pada jalan Allah yakni untuk menegakkan agama Islam. Untuk menegakkan agama Islam. Kita katanya dah ayat yang terdahulu telah menyatakan faktor ini. Lalu saya rasanya kurungan ini dah tak ada ni. Pada jalan Allah cukup setakat itu. Kami untuk menegakkan agama Islam, tidak yang itu dah diselesaikan pada ayat yang terdahulu. Yang kedua ini pula faktor yang kedua ini iaitu faktor kemanusiaan. Tapi kemanusiaan dengan ketuhanan ini pun boleh jadi bergerak seiring, sekaligus. Faktor agama dan faktor penindasan juga sekaligus. Boleh dilancarkan peperangan. Katanya wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, sedangkan orang-orang tertindas itu kaum laki-laki, kaum perempuan dan kanak-kanak. Mustad'afin, jadi puak-puak ini ditindas, kanak-kanak ditindas, laki-laki ditindas, perempuan ditindas. Mengapa tidak bangkit berperang? Ini tidak boleh dibiarkan sama sekali berlaku dalam sebuah masyarakat di mana wujudnya penindasan. Jadi
dalam suasana dalam keadaan negara, penduduk ditindas, maka pada waktu ini sudah mewajarkan umat manusia bangkit untuk menentang kezaliman ini. Dalam bahasa Arab bila disebut ada dua perkataan. Satu ad-dha'ifu, yang kedua al-mustad'afu. Ad-du'afa dha'if, yang kedua al-mustad'afun. Mustad'afun, ad-dha'if, dua perkara ini perkataannya berbeza. Ad-dha'if maknanya orang yang tidak ada kekuatan dan keupayaan, itu dha'if, tidak ada keupayaan. Ad-dha'if. Al-mustad'afun, orang yang didhaifkan. Dia tidak dhaif tetapi dia didhaifkan. Dia didhaifkan, dia dilemahkan kerana pelajarannya tak cukup, kerana apa laginya sumber kekayaannya tidak cukup, tidak diagen dengan betul. Kemudiannya hak berpolitik juga tidak diberi dengan betul, tidak diberi. Jadi ini namanya mustad'afin. Jadi mustad'afin ini lebih merujuk kepada pihak luar yang menekan sehingga dia jadi dhaif. Dhaif, orang yang asalnya dhaif, dia dilahirkan cacat, dia dilahirkan tidak cukup keupayaan, itu dhaif. Dhaif tidak berbangkit di sini, itu khas mula jadi. Tapi mustad'afin orang yang ditindas, orang yang didhaifkan. Didhaif ini kerana faktor-faktor luaran, bukan faktor asli pada seorang itu. Jadi faktor ini juga perlu diselesaikan dengan yang kita sebut tadi, tuqatilu, mesti perang. Mengapa tidak mau perang? Jadi dua sebab peperangan boleh berlaku. Dua sebab. Peperangan tidak boleh berlaku semata-mata kerana merebut kekayaan. Tidak. Peperangan tidak boleh dijadikan asas semata-mata kerana merebut kuasa. Tidak. Mahukan kuasa, mahu buat apa kuasa? Mahu menegakkan agama Allah. Satu. Yang kedua, mahu kuasa buat apa kuasa? Kuasa mahu mengembalikan hak-hak, mahu menegakkan keadilan, mahu membebaskan masyarakat daripada mustad'af, daripada dilemahkan dia, daripada ditindas. Ditindas ini, ditindas bukan hanya ditindas tubuh badan, tidak, tapi ditindas pemikirannya. Ilmu pengetahuannya tidak cukup, ditindas akhlaknya, ditindas ekonominya, ditindas masyarakatnya, ditindas peluang-peluang pekerjaannya, misalnya begitu. Ini namanya mustad'afin. Katanya, mengapa kamu tidak berperang lagi, padahal orang yang ditindas itu terdiri daripada lelaki, daripada perempuan, terdiri daripada kanak-kanak, dan mereka ini pula sudah sampai waktunya mereka rasa bosan lagi berada dalam tempat ini. Lalu mereka berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha, wahai Tuhan kami, bebaskanlah kami daripada kampung, daripada negeri yang penduduknya begitu zalim. Manusia tidak dibenarkan hidup di bawah suatu pemerintahan yang zalim. Haknya tidak diberi, tidak dibenarkan. Mesti cari suatu jalan penyelesaian. Quran menyatakan penyelesaiannya ialah perang, supaya keadilan boleh mengambil balik pada tempat itu. Tanpa peperangan, penindasan akan terus bermarajalela, ke pihak-pihak yang zalim terus bermarajalela. Jadi bagaimana untuk menyelesaikannya? Quran nyatakan di sini, dan sejarah negeri Mekah telah menunjukkan bahawa ini cara yang betul sebenarnya untuk mengembalikan pihak yang tertindas itu kepada keadaannya yang wajar. Ibn Taymiyah, seorang yang ulama, dikira ulama yang terakhir, bukan hidup dalam tahun 700 hijrah, lebih kurang begitulah. Dia menyatakan bahawa kerajaan yang adil boleh ditegakkan sekalipun kafir, kerajaan zalim mesti ditumbangkan sekalipun Islam. Suatu kata-kata yang cukup berani. Maknanya Islam tidak mempunyai erti pada pandangannya jika zalim, kerana tidak boleh bertemu Islam dan kezaliman. Islam dengan sendirinya adil. Oleh kerana itu, keadilan jika ada pada kaum bukan Islam, maka ciri Islam wujud padanya. Tetapi jika Islam itu zalim, maka Islam tidak mempunyai erti pada ketika itu dan tidak dihormati. Kedudukannya mesti diruntuhkan. Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih telah mengeluarkan satu pandangan yang cukup tepat pada zamannya. Dia berhadapan dengan tentera Tatar, kerajaan yang zalim pada zamannya. Ya, katanya, Rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha, yang zalim penduduknya.
Jadi kalau begitunya, tujuan peperangan ini bukan yang kita sebutkan tadi, tidak tujuan untuk merebut kuasa dan harta, tetapi untuk menegakkan keadilan, membebaskan manusia daripada kezaliman. Yang kedua tujuan peperangan ini ialah mewujudkan suasana bebas, suasana merdeka. Semua orang bebas. Bebas dalam arti kata Islam, bukan bebas ni bebas dengan arti nak cakap apa nak cakap, boleh keji orang, mengumpat orang, buat fitnah sana sini. Ini tidak bermakna kebebasan begitu. Kebebasan bercakap sesuatu yang boleh mendatangkan kesedaran kepada orang ramai umpamanya. Jadi kebebasan yang seumpama ini mestilah suasananya bebas daripada penekanan dan penindasan. Jika suasana yang dipenuhi dengan penindasan dan penekanan, bagaimana seorang boleh bercakap dengan bebas? Kebebasan sudah tidak ada. Jadi dengan itu matlamat peperangan ialah mewujudkan suasana aman damai. Sekira-kira manusia boleh hidup dengan bebas dalam sebuah negara, dia boleh pergi ke mana-mana tanpa ancaman. Dia boleh pergi, dia boleh bergerak, dia boleh bekerja, dia boleh tanpa gangguan. Nabi kata satu hari nanti akan tiba keadilan Islam ini. Seorang yang keluar daripada negeri Yaman pergi ke Hadramaut, dia tidak takut apa-apa pun selain daripada takutkan Allah. Tak takutkan harimau, tak takutkan pengganas. Maknanya keadilan Islam akan wujud pada suatu hari nanti. Orang boleh keluar daripada negeri Mekah pergi kepada Hadramaut, dia negeri Yaman. La yakhafu illallah wazi'bu ala ghanamih. Dan harimau duduk bersama dengan kambingnya. Maknanya keadilan dia boleh wujud. Dan jika keadilan itu dapat ditegakkan, maka harimau, singa, harimau, ganas, kita boleh biarkan dia duduk pada satu tempat bersama dengan kambing. Selalunya antara harimau dan kambing tak boleh duduk. Tetapi keadilan dia boleh mewujudkan suasana seumpama itu. Tanya, Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati az-zalimi ahluha waj'al lana minka waliya waj'al lana min ladunka nasira waj'al lana min ladunka waliya. Dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu ya Allah seorang pemimpin yang mengawal keselamatan kami. Waj'al lana min ladunka nasira. Dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang membela dari ancaman musuh. Kita sebutkan tadi ayat ini membangkitkan emosi masyarakat bagi melahirkan kesedaran dan keberanian untuk berperang. Jadi kumpulan yang terdiri daripada mustad'afin ini, mereka berdoa, dan doa mereka ini boleh dijadikan sebagai satu panduan untuk memilih siapakah yang sepatutnya dipilih untuk menjadi pemimpin. Ayat ini menyatakan kepada kita bahawa pemimpin yang sepatutnya dipilih ialah mereka yang boleh membebaskan manusia daripada kezaliman. Yang di sininya disebutnya al-qiyadatus salihah. Al-qiyadatus salihah maknanya pemimpin yang salih. Pemimpin yang salih, pemimpin yang boleh menegakkan keadilan dan tidak menzalimi masyarakat, tidak menzalimi rakyat. Pertama. Dan yang kedua, pemimpin yang mempunyai kuasa dan boleh melakukan kekuasaannya untuk membebaskan manusia dan masyarakat daripada kezaliman itu. Jika tidak boleh dibebaskan daripada kezaliman, maka bagaimana adanya pemimpin-pemimpin yang sudah salah tetapi tidak dapat memperbaiki, tidak dapat menyelamat masyarakat daripada kezaliman, maka juga tidak mempunyai sebarang faedah. Jadi itu perkara yang kedua. Kedua-dua ini wujud pada Nabi SAW. Nabi mempunyai watak kepimpinan yang salih. Pemimpin yang dapat kita lihat pada Nabi SAW ialah mengutamakan kepentingan orang ramai. Itu kepimpinan yang salih. Nabi SAW mempunyai peluang-peluang untuk mengaut kekayaan. Dan memang Nabi pun daripada asalnya orang kaya. Dia berniaga dengan harta isterinya. Dan perniagaan ini bukan sepenuhnya hak isterinya. Kepandaian yang ada pada Nabi untuk mengurus pekerjaan sudah cukup untuk mengaut kekayaan. Sebab dengan ilmu, mereka yang tidak mempunyai ilmu sekalipun mempunyai modal yang cukup besar tapi tidak berjaya mengaut kekayaan. Nabi mempunyai ilmu.
Jadi oleh kerana itu peluang kekayaan ada pada Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak meneruskan perniagaan itu sehingga sampai usia 40 tahun Nabi berhenti. Nabi tak mahu lagi. Nabi ingin tumpukan kepada dakwah. Jadi oleh kerana itu tidak boleh disebutkan Nabi sebagai seorang miskin. Tidak. Nabi seorang yang tidak kaya tapi tidak miskin. Ramai orang datang untuk meminta daripada Nabi, tidak ada yang hampa. Nabi akan memberi sesuatu kepadanya jika dia meminta daripadanya. Ini bermakna Nabi tidak miskin. Orang miskin dia tidak memberi, dia hanya meminta saja, dia menerima saja. Itu orang miskin. Tapi Nabi tidak meminta, tapi Nabi memberi. Pertama. Dan yang kedua, Nabi SAW walaupun tidak mempunyai kuasa waktu di negeri Mekah, tetapi selepas hijrah Nabi menggunakan beberapa taktik dan kaedah sehingga dapat mengalahkan musyrikin dan dapat menghalau Yahudi daripada negeri Mekah. Dua-dua sifat ini wujud pada Nabi SAW dan ini merupakan kepimpinan contoh bagi mana-mana pun untuk menegakkan keadilan dalam negaranya, di bawah pemerintahannya. Jadi katanya di dalam ayat ini, Rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kampung ini yang keluarganya zalim, penduduknya zalim. Apakah kita orang yang berada dalam sebuah negara yang ditindas umpamanya dia mesti lari keluar? Jika dia keluar maka tempatnya akan diambil alih oleh orang lain. Jadi oleh kerana itu ayat ini tidak menyarankan seorang itu zalim. Seorang itu mestinya keluar daripada sebuah kampung yang diperintah oleh orang yang zalim. Tidak menyarankan begitu. Tetapi hanya untuk merayu bahawa keadaannya sedang tertindas dan dizalimi, yaitu penduduk-penduduk Mekah. Waj'al lana min ladunka waliya, dan jadikanlah bagi kami daripada sisimu wali. Wali di sini bukan tok wali yang selalu kita sebut wali-wali itu, tapi di sini pemimpin yang memerintah. Wali, pemimpin yang berkuasa, yang boleh menyelamatkan keselamatannya. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah bagi kami daripada sisimu pembela yang membela kami daripada ancaman musuh. Jadi sebagai kesimpulannya, dua sebab peperangan itu boleh berlaku. Pertama sebab insani, iaitulah dalam ayat kita baca ini, sebab-sebab kemanusiaan. Yang kedua sebab-sebab agama, sebab-sebab kita sebutnya sebab-sebab Rabbani, sebab-sebab ketuhanan dan agama. Jadi dua sebab ini jika berlaku maka peperangan itu sah dilakukan. Tetapi peperangan semata-mata kerana merebut kuasa, merebut kekayaan, sempadan umpamanya, ini tidak diterima di dalam Islam sama sekali. Seterusnya alladzina amanu wallahu subhanahu wa ta'ala.